Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan sambung untuk topik yang terakhir dan juga subtopik yang terakhir 10.3 ya. Introduction to Particle Physics bagi topik yang ke-10 ni untuk yang last subtopik. Kita tengok dalam subtopik yang terakhir ni kita mempunyai beberapa learning outcome. Okey, kita tengok yang pertama, to state the thermionic emission. Yang kedua, explain the acceleration of particle by electric and magnetic field. Yang ketiga, to state the role of electric and magnetic field in particle accelerators and detectors. Yang keempat, state the need of high energy requires to investigate the structure of nucleon. Yang kelima, indicate the standard quark-lepton model particles, iaitu baryons, meson, leptons and photon. Dan yang terakhir, explain the corresponding antiparticle for every particle. Baik, kita terus untuk yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan thermionic emission. Okay, dinyatakan kat sini adalah pembebasan ataupun pengeluaran elektron, emission of electrons from a heated conductor. Jadi dia dibebaskan daripada konduktor yang panas. Jadi satu permukaan logam yang panas dia dapat mengeluarkan elektron disebabkan tenaga yang cukup panas yang boleh membebaskan elektron daripada permukaan logam tadi So inilah yang kita panggil dia sebagai thermionic emission. Jadi sebenarnya bagaimana keadaannya yang kita katakan tadi tu? Okey, kalau kita tengok sini, dia berlaku di bahagian pemanasan filament apabila arus elektrik mengalir, dan filament ni ataupun katot, bahagian katot ni dia akan panas dan dia cukup untuk nak membebaskan elektron daripada permukaan Jadi yang ni yang kita panggil dia sebagai thermionic emission. Jadi apa yang berlaku selepas tu, kita tengok elektron yang dibebaskan tadi akan dibawa pada satu target yang tertentu, pada satu sasaran untuk elektron tu bergerak. Jadi kat sini kita akan teruskan lihat yang kita kena guna particle accelerator. Jadi elektron yang bergerak tadi dia akan dibawa oleh yang kita panggil sebagai pemecut. Particle accelerator kat sini adalah pemecut zarah. Jadi kalau kita tengok di sini, particle accelerator ni adalah satu alat yang menggunakan medan elektrik dan juga medan magnet untuk nak membawa elektron yang bergerak tadi pada satu kelajuan yang tinggi supaya dapat capai pada satu target ataupun sasaran yang tertentu. Jadi kita menggunakan yang kita panggil sebagai particle accelerator, pemecut zarah. Jadi apa yang berlaku kat sini, particle accelerator menggunakan medan elektrik supaya didapat menggunakan kelajuan yang tinggi untuk nak menghasilkan tenaga yang tinggi bagi alur elektron yang akan bergerak nanti dan seterusnya akan dikata kat sini steered and focused by magnetic field, yang akan dipacu ataupun difokuskan oleh medan magnet. Baik, electron accelerate when placed in electric field, so dia akan memecut dalam satu medan elektrik. Dan di sini kita tahu bila berlaku pecutan tu maksudnya zarah tersebut mempunyai jisim mass M, dan juga dia mempunyai force daya. Baik, untuk elektron yang bergerak tadi capai pada satu sasaran ataupun target yang tertentu, dia dibawa oleh
beberapa jenis pemecut zarah kat sini. Yang kita tengok di sini dinyatakan ada dua jenis, two basic types, dua jenis particle accelerators. Yang pertama kat sini dinyatakan adalah linear accelerators, dan jenis yang kedua adalah circular accelerators. Baik, kita tengok untuk jenis yang pertama, pemecut zarah yang pertama yang akan membawa zarah capai pada sasaran atau targetnya. Yang pertama adalah jenis yang kita panggil LINAC ataupun linear accelerator. Okey, apa yang dimaksudkan kat sini? Linear accelerators accelerate particles in a straight line. So dia punya pemecut zarah dia akan dibawa dalam bentuk garis lurus. Baik, zarah-zarah kat sini kebiasaannya adalah elektron, proton, ion yang akan bergerak di dalam satu salur, yang bentuk satu salur di dalam dipanggil sini vacuum chamber, ataupun kita kata kawasan ataupun kebuk dia punya maksud ruang vacuum. Jadi dalam ruang vacuum ni mempunyai satu saluran yang boleh menyalurkan ataupun membawa elektron tu bergerak dalam satu garis lurus. Daripada satu bahagian elektrod ni, awak tengok dia akan dibawa ke satu elektrod seterusnya sehinggalah elektron tadi dapat sampai pada satu target ataupun sasaran dia kat sini. Jadi secara ringkasnya itulah keadaan yang diguna oleh alat yang pertama ni untuk nak membawa elektron tu bergerak daripada source dia tadi terus sampai ke satu capaian ataupun target di sini. Baik, ini secara ringkas keseluruhan untuk jenis yang pertama yang kita panggil sebagai linear accelerator. Baik, kita ada satu lagi pemecut zarah yang kedua ini yang kita panggil dia sebagai circular accelerator ataupun kita panggil sebagai cyclotron. Jadi yang ni secara ringkasnya, zarah-zarah tadi akan dibawa dalam bentuk bulatan ataupun bentuk circular macam ni, sehingga dia boleh keluar dan akan bergerak dan capai pada target yang tertentu. Jadi kalau kat sini kita tengok dalam cyclotron ni mempunyai dua ruang vacuum yang bentuk dia D, dua bahagian, satu sisi, dua sisi ni, dan dua-dua ni kita panggil dia sebagai Ds. Jadi ini adalah ruang untuk zarah tertentu tadi yang akan bergerak, dan dia akan bergerak sampai satu ketika dia akan dapat keluar dan capai pada sasarannya. Jadi ini untuk pemecut zarah bagi yang jenis yang kedua. Jadi kita ada dua, satu tadi linear dan yang kedua ni linear accelerator, dan yang kedua ni adalah circular accelerator. Baik. Okey, yang ni yang cyclotron tadi, awak tengok target yang elektron yang terbebas keluar, dia akan sampai pada satu target. Contohnya bahagian sini katakanlah. Okey, untuk elektron yang capai pada target ataupun sasaran kat sini, dia mestilah mempunyai yang kita panggil pengesan yang boleh dapat kenal pasti bahawa zarah tadi telah mengena pada bahagian sasaran ni. Jadi untuk zarah yang bergerak dan dia terus kena pada bahagian target ni, apa yang berlaku di sini awak tengok, dia boleh menghasilkan tindakan ataupun tindak balas nuklear. Jadi kita nak tahu benda tu berlaku, so kita mesti mempunyai satu pengesan yang kita boleh kenal pasti. Jadi seterusnya kita
tengok apa yang kita panggil sebagai particle detector, pengesan zarah tadi. Baik, sini dinyatakan particle detector is an instrument to measure one or more particle of a particle. Jadi satu alat yang boleh mengesan zarah-zarah ataupun unsur yang terbebas dan capai pada sasaran dia. Jadi bahagian pengesan zarah ni dia mempunyai beberapa bahagian lapisan. Jadi lapisan-lapisan tadi adalah boleh diguna untuk sama ada membawa zarah tadi pada satu laluannya sehingga dicapai pada satu target, ataupun layer tadi juga boleh bertindak untuk nak menyerap ataupun memberhentikan zarah daripada bergerak. Okey, kita tengok untuk detektor tadi ada dua jenis untuk particle detector. Yang pertama kita panggil sebagai cloud chamber ataupun bubble chamber. Jadi di sini secara ringkasnya bubble chamber ni ataupun cloud chamber dikata mempunyai satu saluran yang mana saluran tadi ada mempunyai cecair hidrogen. Jadi cecair ni adalah sangat panas dan dia adalah transparent, boleh dilut sinar, kita boleh nampak jelas, dan yang ni diguna untuk nak mengesan charge yang bergerak tadi ataupun partikel zarah yang bergerak tadi. Jadi yang berlaku di sini, bagaimana kita boleh tahu adanya tidak zarah-zarah tadi? So dinyatakan secara ringkas kat sini saya terangkan, dia kata bubble grows in size as the chamber expand. Jadi kita tahu tadi dia punya cecair hidrogen yang sangat panas. Jadi waktu tu kita tahu dia punya chamber ataupun kebuk tadi, ruang tadi, dia akan mengembang. Jadi bila berlaku pemanasan yang tinggi macam ni, kita tahu apabila zarah bergerak dalam saluran tersebut, dia akan menyebabkan berlakunya satu dipanggil bubble ataupun gelembung udara ataupun gelembung yang boleh timbul, dan dia akan bertambah besar saiznya sehinggalah benda tu kita boleh dapat kena pasti ataupun dapat dilihat. Jadi keadaan dia lebih kurang dalam bentuk gambaran macam ni. So video kamera diletak di sini supaya kita dapat kena pasti ini bentuk yang boleh kita gambarkanlah dia punya image yang terhasil daripada pergerakan zarah-zarah tadi. Okey. Jadi dia punya bentuk zarah dia boleh jadi sama ada alfa, beta ataupun gamma. Yang ni dia punya kita kata image yang terhasil. Kalau kata kita nak kenal pasti bentuk tu straight lines macam ni adalah bentuk alfa. Jadi kat sini dia punya ciri-ciri dinyatakan dia punya alur ni dia adalah lebih tebal sebab mempunyai kuasa pengayunan yang lebih tinggi. Yang kedua dinyatakan ciri dia sebab dia straight line, sebabnya dia tidak dapat mudah dipesongkan oleh molekul udara. Yang ketiga cirinya dinyatakan mempunyai panjang yang sama disebabkan mempunyai jumlah tenaga yang sama. Ini kalau kita nak kenal pasti dia adalah zarah bagi alfa. Okey, kalau beta, kalau bentuk dia, keadaan dia macam ni lebih kurang. Dia punya image dia dinyatakan ciri dia sini lebih nipis. Tadi alfa dia lebih tebal, yang ini lebih nipis sebabkan dia punya kuasa pengayunan
adalah lemah, lebih lemah dan dia punya line kat sini dia tak dapat straight line, tapi dia dalam bentuk curve ataupun dalam bentuk bentuk bengkok atau garisan lengkung macam ni, disebabkan dia punya zarah lebih ringan dan senang dipesongkan, deflected by air molecule, senang dipesongkan oleh molekul udara. Dan ciri yang ketiga untuk beta ni, untuk kita kena pasti, satu lagi dia adalah zarah yang boleh menghasilkan panjang yang berbeza, sebab setiap zarah untuk beta ni dia mempunyai jumlah tenaga yang berbeza. Yang ketiga, kalau image kita nampak dalam bentuk scattered macam ni ataupun dipecah-pecah, putus-putus, ni kita consider sebagai gamma rays. Jadi dia punya ciri untuk gamma rays ni dinyatakan lebih nipis, pendek, scattered ataupun dia putus-putus, pecah-pecah macam ni, and do not produce continuous track. Jadi dia punya garisan alur dia tu tidak bersambungan, tidak sambung terus satu sama lain, disebabkan dia punya kuasa pengayunan adalah paling rendah. Okey, ini untuk image yang kita boleh kena pasti Okey. Yang satu lagi, yang kedua, dia punya pengesan zarah ni adalah kita panggil ionization chamber ataupun kebuk pengayunan. Jadi kat sini dinyatakan yang ni juga kita boleh guna sebagai satu alat untuk nak mengesan dia punya radiasi pengayunan, ionizing radiation. Baik, secara ringkas, benda yang kita kata zarah yang bergerak, yang terhasil, yang kita dapat kena pasti bila berlaku radiasi pengayunan. Jadi dia boleh dikesan melalui yang kita panggil alat ni, dipanggil rate meter ni. Jadi kalau kata pengayunan tu, dia punya ionization gas atom tu bertambah, so dia akan dikesan oleh rate meter ni, so bacaan dia akan meningkatlah bila berlaku pertambahan pengayunan. Okey, itu adalah pengesan bagi acceleration of particle. Okey, seterusnya kita punya objektif yang seterusnya, kenapa kita kena tahu bahawa tenaga yang tinggi diperlukan untuk nak menyiasat dia punya struktur ataupun untuk mengenal pasti struktur bagi nukleon. Jadi ada dua sebab kat sini. Satu, high energy are needed to probe the very internal structure of a photon or neutron. Jadi tenaga yang tinggi sangat diperlukan untuk nak menyiasat, untuk nak mengenal pasti dia punya struktur dalaman bagi proton ataupun neutron. Okey, itu satu. Dan satu lagi sebabnya kenapa tenaga tu diperlukan, tenaga tinggi diperlukan untuk nak mengetahui, untuk nak menentukan atau such massive particles in sufficient intensities. Maksudnya kita nak menghasilkan satu keamatan, intensiti sini keamatan yang mencukupi atau keupayaan yang mencukupi bagi zarah-zarah yang mempunyai jisim yang lebih besar. Jadi itu dua sebab yang ni yang kita kata high energy is needed. So ini sebabnya. Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian elementary particles. Okey, kat sini elementary particles ni dimaksudkan sebagai dia punya unsur-unsur bagi zarah ataupun unsur zarah-zarah. Okey. Yang pertama dikata standard model of particle physics attempts to explain everything. Okey. Model yang kita akan tengok nanti akan menunjukkan dia punya kita panggil fundamental particles ataupun zarah yang paling asas yang ada dalam kita punya alam semesta ni.
Okey, yang kedua dinyatakan fundamental particle is one which cannot be broken. So yang zarah yang paling asas ni adalah satu zarah yang tidak boleh dipecahkan ataupun tidak boleh diasingkan kepada bahan-bahan yang lain. So itu menunjukkan dia adalah satu zarah yang paling asas. Okey. These fundamental particles are the building blocks of matter. Jadi dikatakan zarah-zarah asas tadi adalah satu susunan jirim matter yang particles of the maksudnya dia punya mempunyai susunan jirim bagi setiap zarah. Okey. So kita boleh tengok terus kepada model, standard model of elementary particles. Kat sini kita tengok ini adalah kita punya yang disebut sebagai elementary particles. So ini kita panggil sebagai zarah unsur-unsur zarah. Jadi dalam ni kita tengok ada dipanggil sebagai quarks, ada dipanggil sebagai leptons. Dan awak boleh nampak di sini untuk bahagian yang pertama ni 3 generations of matter. Ada 3 generasi bagi partikel yang terpanggil sebagai quarks. Dan dalam ni kita ada lagi untuk generasi pertama up, down. Untuk generasi yang kedua kita panggil charm, strange. Untuk generasi yang ketiga dipanggil top, bottom. So ini di bawah bahagian quarks. Okey. Bagi kategori yang kedua kita ada leptons. Okey, leptons pun sama, dia ada 3 generasi juga. Seterusnya yang ni kita tengok elektron, neutrino. Untuk second generation muon neutrino. Untuk third generation tau and tau neutrino. So ini semua ni adalah unsur-unsur yang ada dalam partikel tu. Yang bahagian kedua kat sini dituliskan interaksi ataupun dia mempunyai daya bagi unsur gluon, foton, Z boson dan juga W boson. So semua ni adalah nama-nama bagi unsur setiap zarah ni. Baik, ini adalah bagi standard model. So kalau kita tengok daripada pecahan tadi, kita boleh bahagikan, okey, particles tadi dibahagikan kepada satu yang kita panggil firm ions, satu lagi kita panggil sebagai bosons. Okey, firm ions ni adalah building blocks of matter, dia punya susunan bagi jirim dalam satu-satu unsur zarah tersebut. Jadi untuk firm ion dia terbahagi lagi kepada dua. Satu yang kita panggil sebagai quarks, satu lagi kita panggil sebagai leptons. So untuk quarks ada lagi di bawah dia kita panggil sebagai hadrons. Jadi kat sini hadrons ni maksud dia mempunyai tenaga nuklear yang kuat. So dia dipegang oleh satu daya nuklear yang sangat kuat. Baik, bawah hadrons dia pecah lagi kepada dua. Kita tengok sini, satu yang kita panggil sebagai baryons, satu lagi kita panggil sebagai mesons. Baryons ni adalah unsur yang mempunyai 3 quarks ataupun 3 anti-quarks. Nanti kita akan tengok apa nama yang tadi yang kita dah tengok dah tadi secara sepintas lalu dalam satu model, standard model tadi. Nanti kita akan tengok lebih detail bahagian yang ni. Satu kat sini meson terdiri daripada quarks dan juga anti-quarks. Ni contoh Baik, untuk kategori firm ions yang kedua, leptons. Okey, leptons ni contoh kat sini dia bagi elektron dan juga neutrinos. Baik, untuk bahagian sini ciri dia pertama dinyatakan have no internal structure. So dia tak ada struktur yang
dalaman kat sini. Yang kedua, do not feel strong nuclear force. So dia tak mempunyai daya nuklear yang kuat untuk leptons. So beza dengan quarks tadi Okey, bahagian yang kedua, bosons kat sini daripada particles tadi, ciri yang ni untuk kategori yang pertama, yang ni untuk kategori kedua. Bosons dia ada terlibat dengan daya force carrier. Jadi kat sini jenis-jenis daya yang dinyatakan, dia boleh jadi membawa daya elektromagnetik ataupun dia membawa daya yang kuat, daya yang lemah, antara dia punya firm ions tadi. Baik, ini adalah zarah dan dia punya unsur-unsur yang terlibat Baik. Okey, kita tengok diceritakan kat sini, dinyatakan balik apa yang kita tengok daripada gambaran tadi, daripada diagram tadi So yang daripada particles tadi, dia terbahagi kepada firm ions, boson. Okey, lepas tu daripada firm ions dia terbahagi lagi pula kepada dua, yang kita panggil sebagai quarks dan juga leptons. So di bawah quarks tadi dia ada hadron. Hadron tu dia terbahagi lagi kepada baryons dan juga meson. So ni baryons dia mempunyai 3 quark ataupun dia punya 3 anti-quark. Untuk meson dia ada quark dan juga dia ada anti-quark. Okey, kita tengok nanti. Seterusnya hadrons tadi. Okey, hadrons kat sini dinyatakan dia mempunyai daya yang kuat. Setiap partikel tu mempunyai daya yang kuat. Okey. Diterbahagi kepada dua, baryons dan juga meson. Baik. These are distinguished by internal structure. So dia boleh untuk dua-dua bahagian ni kita boleh bezakan dia melalui dia punya struktur dalaman. So most of the mass we observe in hadron comes from its kinetic and potential energy. Jadi jisim yang kita lihat daripada unsur hadron tadi adalah hasil daripada tenaga kinetik dan juga tenaga keupayaan. Okey, seterusnya baryons. Okey, yang ni kita tengok baryons. Di sini dikata 3 quarks dan dia adalah unstable. So contohnya proton, neutron. Baik, proton and neutrons pula kita tengok dia adalah terdiri daripada 3 quarks, iaitu 2 up quarks dan 1 down quarks. So sekarang nama dia yang up ni kita letak dia sebagai simbol U. So ada 2 up kat sini, so 2 U. Dia ada 1 down quark yang letak sebagai simbol D. So 2 U 1 D. 2 up quarks dan 1 down quarks. Okey, untuk proton. Okey, neutrons pula juga terdiri daripada 3 quarks. 1 up quarks and 2 down quarks. So sekarang untuk up quark kita label dia sebagai U. Dia ada 1. Dia dikata satu lagi dia ada 2 D. So ada 2 down quarks, so simbol dia sebagai 2D. So ini adalah simbol bagi nama-nama tu. Baik. Ini protons dan neutrons. Seterusnya mesons. Yang dia punya susunan daripada diagram yang kita tengok tadi. Kita tengok satu-satu. So ini adalah untuk meson. Meson terdiri daripada quark dan juga anti-quark. So dia adalah unstable. Not part of everyday matter. Dia bukan sebahagian daripada jirim dalam kehidupan seharian. Sebab apa? Dia sebab dia boleh kita kata decay, mereput. Dia akan mereput kepada elektron, kepada bentuk elektron ataupun positron, neutrinos dan juga photons. So dia mempunyai jisim antara elektron dan juga proton. Itu dia punya nilai, dia punya magnitude ataupun nilai bagi jisim untuk meson. Seterusnya
Ni yang quark tadi kita dah ceritakan tadi ya. So ini nama-nama unsur yang ada dalam quarks tadi yang kita panggil up, dia punya nama up, charm, top. Kalau up, so dia ada down, charm, strange, top, bottom. So ni adalah nama-nama dalam elemen partikel dalam quarks. So kat sini awak tengok setiap nama ni dia ada charge dia. Ni 2/3, yang bawah ni 1/3 negatif, yang atas ni positif. So yang atas ni adalah bahagian positif. Semua sama, dia punya charge dia 2/3. Bawah ni adalah negatif, juga sama. Tapi nama dia yang kita tengok ada 6 kat sini ya. So ini adalah di bawah kategori yang di bawah quarks. So ini nama untuk 6 quarks dan bersama dengan dia punya tanda positif, negatif dan juga magnitude of charge dia. Okey. Setiap partikel tadi dia ada antipartikel. Okey. So untuk quarks dia punya physical property called color. Jadi color dia could be blue, green or red. So each color also has anti-color. So sini they are not really different colors. Properties like charge. Okay, itu dia punya ciri untuk anti-particle bagi quarks. Okay, seterusnya lepton. Sini leptons juga terdiri daripada elektron neutrino, muon neutrino, tau neutrino. So ini unsur-unsur yang ada dalam lepton. So sini lepton juga ada 6 antiparticle. Neutrinos do not have electrical charge. Okay, itu ciri dia. So elektron, muon, tau. Okay, yang ni dia punya bahagian di bahagian bawah-bawah tu lah. Okay, saya akan teruskan. Okay, ini untuk bahagian last sekali untuk kita punya subtopik ni yang kita nyatakan tadi di atas. Setiap partikel mempunyai antipartikel. Jadi kat sini dinyatakan ciri-ciri dia. Antipartikel ni dia punya magnitude dia sama, tapi dia punya positif negatif yang berbeza. Okay, ya, same mass but opposite charge. Jadi kita tengok contoh dekat table ni. Awak tengok contohlah, kita ambil yang quark. Kita ambil satu bahagian partikel kita panggil sebagai up, satu lagi anti-up bagi quark. So simbol untuk yang partikel up ni simbol dia U. Kalau anti-up kita letak negatif, U bar untuk simbol. Dan jisim tadi kita nyatakan jisim dia sama ada partikel ataupun antipartikel. Untuk up dengan anti-up jisim dia sama, 7.11 darab 10 kuasa negatif 30 kg. So yang bezanya kat sini kita tengok dia punya tanda sign kat sini, positif untuk partikel, negatif untuk antipartikel. So 2/3 charge ni untuk up quark dan anti-up quark 2/3 juga. Jadi itu saja yang membezakan bagi partikel dan juga antipartikel. So ini secara keseluruhan kita tengok tadi quark. So nama untuk bahagian ni kita tengok sini, bahagian ni adalah kategori untuk partikel dan bahagian ni adalah untuk antipartikel. Setiap ni mempunyai daya, sama ada dia mempunyai daya yang kuat, daya elektromagnetik ataupun daya yang lemah, dan juga dia mempunyai juga daya graviti. Sama juga dengan bahagian lepton. Lepton kat sini pun kita ada bahagian partikel kat sini yang kita panggil elektron, muon, tau dan seterusnya. Kalau antipartikel sini kita panggil, untuk elektron kita panggil positron, muon, anti-muon, tau, anti-tau dan seterusnya. Okey, itu adalah bahagian partikel dan juga antipartikel, dan yang terlibat dengan daya, sama ada daya strong force, weak force atau electromagnetic force dan juga gravity force. Okey, itu sahaja untuk kita punya subtopik yang terakhir
untuk hari ini. Okey semua, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.